Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Ati. So, untuk video kali ni, Cikgu nak sambung dengan unjuran ortogon 7.1.1. Hari kita nak buat bahagian 3. Okay, so yang mana yang dah terlepas bahagian 1 dan bahagian 2 boleh tengok dalam playlist Cikgu. Okay, boleh tonton dulu. Okay, kemudian kamu boleh tengok bahagian 3, melukis unjuran ortogon. Macam mana kita nak lukis unjuran ortogon? Jom kita tengok. Okay, so sebelum ni dalam bahagian 1 kita dah tengok macam mana apakah satah dan juga normal kepada satah. Kemudian bahagian 2 kita tengok mengenal pasti unjuran ortogon, dan yang ketiga, bahagian 3 ni barulah kita nak buat melukis unjuran ortogon. Okay, so yang pertama ini adalah step yang diberi dalam buku teks. Okay, kenal pasti satah dan arah yang perlu diunjurkan. Satah mencancang ke, satah menegak, satah mengufuk ke. Okay, lepas tu dari arah mana? Atas, tepi ataupun hadapan. Okay, kemudian step yang kedua, lukiskan garis normal daripada semua bucu objek tersebut kepada satah. Pastikan garis normal tersebut lurus dan tegak agar panjang sisi unjuran ortogon sama seperti panjang sisi objek. Okey, dan yang ketiga, kita sambungkan titik-titik persilangan normal tadi ni dengan satah untuk melukis bentuk unjuran ortogon tersebut. Dan yang keempat, kita lukis balik unjuran ortogon tadi dengan ukuran yang sebenar. Okey, labelkan semua bucu dan juga panjang sisi. Okey, panjang-panjang sangat step ni pun kita tak boleh juga kan. So kita tengok contoh. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD yang terletak pada suatu satah mengufuk. Okey, permukaan ABKLGF. ABKLGF, ni yang depan ni, ialah kerata rentas ragam prisma tersebut. Okey, sisi-sisi AF dan BK adalah tegak. AF dan BK, maksudnya 90 darjah lah. Okey, lukis unjuran ortogon bagi objek tersebut pada satah mengufuk. Pada satah mengufuk di bawah ni lah. Macam tu lah kan. Okey, daripada arah Z, daripada atas. Okey, kemudian satah mencancang daripada arah X, daripada tepi. Maksudnya dia akan tengok sebelah sini lah. Sini dia punya satah dia. Okey, satah mencancang. Kemudian satah mencancang dari arah Y. Satah mencancang duduk belakang. Arah Y ni daripada hadapan. Okey, so kita tengok A, arah pandangan atas. Z, so kita akan nampak apa? Okey, step yang pertama, kenal pasti jenis satah. So satah mengufuk lah yang bawah ni kan. Okey, dan objek yang perlu diunjurkan. Yang mana yang perlu diunjurkan tu? Ini yang kita nak unjurkan. Okey, kemudian lukiskan garis normal. Nampak tak dia lukis daripada atas kan? Okey, kita lukis ke bawah. Tengok dia dapat bentuk apa. Okey, kemudian sambungkan titik-titik. Okey, nampak tak hijau ni? Hijau ni adalah normal. So kita sambungkan titik-titik ni, kita dapatlah bentuk ini. Okey, segi empat yang ada 3 ni. Segi empat dia ada 3 kan? Okey, lukis semula. So lukis semula segi 4 ini. Okey, so kita kena label semua bucu dan panjang sisi. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, macam mana kita nak okey, first kali ukuran lah. Okey, so ini first tu kita buat lakar dulu, lakaran. So contohlah ni cikgu lakar kan. Okey, so kita tengok sini. Okey, sini berapa cm? Okey, EH ni 3 cm. Kemudian yang ini 2 cm kan. So baki dia macam mana kita nak tahu? Okey, berapa panjang ni? Kita tengok panjang semua. Panjang semua sekali adalah 6 cm. So baki dia 1 cm lah. Sebab tu kamu dapat ukuran dia begini, 3, 1, 2. Okey, kemudian nak label. Bila kita pandang daripada atas, nak label setiap bucu dia tu, kita tengok ke bawah. E, pasangan dia D. Okey, G, okey, G tak ada pasangan. G tak ada pasangan. Okey, G saja. L pun tak ada pasangan. Okey, K pasangan dia B. Daripada atas ke bawah. J pasangan dia C. Ni JC lah. Okey, yang ini I, yang ini H, yang ini tadi E, D, dan seterusnya. Ni FA, FA,
Okay. So kamu dapatlah ujuran ortogon seperti ini. Okay. Okay, kalau dari arah pandangan X, maksud daripada tepi kan. So kita akan nampak sebenarnya ni yang cikgu warnakan ni. Okay, kita akan nampak dua ni sahaja. Okay. So kita akan dapat bentuk inilah. So kalau kita sambung pun kan, kita sambung daripada sini. Daripada sini ke belakang. Daripada sini ke belakang. Kemudian bila kita sambungkan dia punya normal, kita hanya dapat dua bentuk segi empat. Bentuk ni lah. Okay. So sini berapa sentimeter? Ni kalau kita tengok 2. Kemudian okay, bawah ni 2 kan, 2 cm. So macam mana dapat yang ni? Total semua sekali adalah 4. Okay, so yang ni pun 2 lah. Okay, panjang ni pula berapa? Panjang ni adalah 5 cm. Kita pun lukislah 5. Ni lakaran. Ni yang betulnya ni. Okay, 5, 2, 2. Okay, so macam mana kita nak label? Okay, kalau dapat tadi, contoh A tadi daripada atas ke bawah. Yang ni daripada tepi, daripada kanan, kanan kita ke kiri lah. Okay, so B, A. Okay, B, A. Nampak tak B, A ni duduk kat sini. Sebab tu kalau kamu buat ni, kamu nampak lah dia dekat mana. B, A. Okay, so kalau yang atas ni, atas kali ni H, E. H, E. Okay, nampak tak ni HE duduk sini. Okay, so kalau yang sebelah sini G, F. Dan seterusnya K, L, J, I, C, D. Daripada kiri ke kanan ke kiri. Daripada depan dia ke situlah, ikut arah mana dia pandang tu. So kita label huruf dia ikut begitu. Alright. So ini yang dia dapat. Okay, so yang ketiga C. Dia satah mencancang juga, cuma pandangan dia daripada hadapan. Okey, bila hadapan dia dapat bentuk ni lah, kan? Okey, dia dapat bentuk ni. Kemudian kita ni dia ujurkan ke belakang. Okey, dia dapatlah macam tu. Okey, so labelkan. Okey, ukuran dia pula kita lukislah 6. Okey, kemudian 2. Semua dia dah bagi. Yang ini 4 tinggi dia. Okey, kemudian yang ni 3. Yang ini 2. Okey, macam mana kita nak ukur ni? Ni tak payah ukur. Kita dah buat semua garis-garis yang lurus dan menegak dan mencancang, menegak dan mengufuk ni. So yang ni kita sambung je lah kan. Dapatlah bentuk ini. Okey, so nak label dia pula. Okey, nak label dia pula F, E ke belakang. B, C. K, J. L, I. Lagi apa lagi? G, H. A, D. Macam tu cara nak label dia kalau pandangan hadapan. Okey. Contoh yang kedua, ni bentuk silinder. Okey, diberi diameter 4 cm dan juga tinggi dia 6 cm. Lukis ujuran ortogon. Okey. Satah mengufuk sebagaimana dilihat dari Z. Daripada atas dia nak satah mengufuk. Okey. Y ni sebetulnya dia sengit sikit sebab dia dari depan kan. Okey. Kemudian daripada Y, satah mencancang. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kalau daripada atas kita nampak dia bentuk bulat lah kan. Okey, so bila kita ujurkan ke bawah, dia dapat macam ni lah, bentuk bulat. Dan kita pun lukis lah, ambil jangka lukis. Dia bagi dah tadi diameter dia 4, maksudnya jari dia berapa? Jari dia 2 cm. Okey, dan labelkan lah macam ni. Okey. Kemudian iaitu daripada atas. Kalau daripada hadapan, dia dapat macam tu kan. Okey. So bila kita unjurkan ke belakang, dia dapat bentuk segi empat. Okey. Dia dapat bentuk segi empat macam ni lah. Kemudian labelkanlah A, B, C, D. Kemudian dia punya tinggi dan dia punya diameter dia tadi. Alright. Senang je silinder. Okay, so itulah tadi macam mana kita nak lukis ujuran ortogon. Kamu boleh cuba uji minda 7.1b, muka surat 178. So dekat sini kita ada bentuk piramid, tapak segi 4 sama. Kemudian kita ada bentuk cone dengan diameter 4 cm dan kita ada prisma tegak. Okay, so kamu kena lukis ujuran ortogon daripada atas, pandangan atas untuk satah mengufuk dan pandangan hadapan Y untuk satah mencancang. Okey, so macam mana? Cikgu tunjukkan sikit. Okey, untuk bentuk piramid tadi ni,
Ni yang kalau kamu tengok daripada atas, dia akan nampak bentuk apa tu? Kan? Dia nampak bentuk segi empat kan? Segi empat. Lepas tu dia ada segi empat sama. Dia macam tu lah. Okay. So ini bentuk piramid daripada pandangan atas. So kamu kena lukis lah berapa dia punya panjang sisi semua. Okay. Yang tu daripada atas. Pandangan atas. Okay. Kalau ada pandangan hadapan ni, kamu nampak bentuk apa ni? Okay. Dia dapat bentuk segitiga sahaja. So kena lukis lah berapa dia punya tinggi, berapa dia punya tapak dia. Okay. So daripada hadapan. Okay. Kalau bentuk kon pula. Kalau bentuk kon, kita akan nampak bentuk segitiga jugalah. Daripada hadapan, manakala daripada atas, kamu nampak apa ni? Bentuk bulat. Lepas tu ada bucu, ada puncak dia kan. Okay. So yang tu untuk kon. Okay. Yang ketiga, prisma tegak. Okay. Kalau daripada Y, kamu akan nampak bentuk ni lah kan. Okay. 6 cm. Lukislah balik. 6 cm. Labelkan. Okay. Lepas tu kalau daripada atas, kamu akan nampak bentuk ini. Ada 3 segi 4 ni kan. Ada 3 segi 4. 1, 2, 3. So kena ukur betul-betul lah. Dia sebenarnya nampak macam besar ni. Tapi dia baki dia berapa tinggal ni. Okay. Dia lebih kurang bentuk dia macam ni. Nanti kamu labelkan dan juga tulis ukuran dia berapa. Alright. Okay. Sampai di sini saja untuk kali ini. 7.1.1 bahagian yang ketiga, melukis unjuran ortogon. Cikgu kamu bolehlah lukis unjuran ortogon untuk apa-apa objek yang diberi. Okay. Sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. Bye. Hai, sebelum close video, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Ati. Jangan lupa tekan loceng untuk video-video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.